Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullah, Raja Muda Perlis, Tuanku Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis, ampun Tuanku, Patih serta hadirin, menjunjung kasih atas perkenan Duli Tuanku berangkat ke Majlis Forum Perdana Ehwal Islam. Sesungguhnya keberangkatan Duli Tuanku amat bermakna kepada patih-patih sekalian serta menyerikan lagi suasana majlis pada malam ini. Ampun Tuanku, patih mohon perkenan Duli Tuanku untuk patih mempengerusikan Majlis Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini. Ampun Tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Terima kasih kepada pengacara majlis Al-Fadhil Ustaz Syed Aisam, Yang Berhormat Tuan Muhammad Radhi bin Abbas, Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis, Yang Berhormat Puan Siti Barni binti Yahya, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Perlis, merangkap adun kawasan mata air. Yang berbahagia Datuk Dr. Fatul Bari Datuk Mat Jaya, Pengerusi Perbadanan Firma Negeri Malaysia. Yang dihormati lagi dikasihi Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Abu Osman, Mangku Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, gadingan para panel Forum Ehwal Islam, ahli-ahli jawatan kuasa Qaryah Masjid As-Sabirin Gial Mata Air Perlis, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin para tetamu Allah yang dikasihi sekalian. Tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita zahirkan kesyukuran kita sesungguhnya kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam ini dalam satu majlis ilmu Forum Perdana Ehwal Islam. Dan Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini, tuan-tuan, kita adakan di Masjid As-Sabirin Kampung Gial Mata Air, di mana penganjurnya, tuan-tuan, tak lain dan tak bukan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis MAIM, dengan kerjasama Persatuan Pekerja Islam Tenaga Nasional TMB Negeri Perlis dan jawatan kuasa Qaryah Masjid As-Sabirin Kampung Gial Mata Air Perlis. Dan saya bagi seluruh warga kerja Forum Perdana Ehwal Islam mengalu-alukan kehadiran ahli-ahli yang berhormat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para tetamu Allah sekalian, dengan ucapan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini, tuan-tuan, diberkati Allah, dirahmati Allah dan mendapat keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Forum Perdana Ehwal Islam kita pada malam ini, tuan-tuan, diadakan sempena dengan penganugerahan pengimarahan masjid terbaik, Masjid As-Sabirin Kampung Gial Mata Air Perlis, peringkat kebangsaan seluruh negara tahun 2020. Kita ucapkan tahniah kepada pihak pengerusi dan jawatan kuasa serta anak-anak qaryah Masjid As-Sabirin Kampung Gial Mata Air Perlis. Pucuk buluh patah sebatang, pucuk meranti hanyut di sungai. Yang ditunggu telah pun datang, yang dinanti telah pun sampai. Sama-sama saya pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, 3 gandingan panel yang ada di hadapan tuan-tuan, sedikit sebanyak elok rasanya saya cuba perkenalkan kepada para penonton tak kenal maka tak cinta. Yang hampir sekali dengan saya, tuan-tuan, inilah
Yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin bin Haji Abdul Sattar Al-Hafiz, iaitu Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah dan Pengurusan Masjid Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, merangkap Imam Besar Perlis. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Terima kasih Tuan Haji kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kita. Dan di tengah sana tuan-tuan, kita datangkan jauh dari Pulau Pinang, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang, tak lain dan tak bukan yang berbahagia Tuan Haji Roslan bin Cik Rus, yang sering kali kita lihat wajahnya di kaca-kaca TV dalam arena forum perdana Ehwal Islam. Selamat datang Ustaz Roslan. Terima kasih kerana sudi bersama kita. Dan di hujung sana tuan-tuan, kalau saya tak perkenal pun tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, inilah orangnya, kecil molek, putih kuning orangnya, memang segak bergaya dulu, kini dan selamanya, tak lain dan tak bukan, inilah yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim bin Haji Muhammad Nur, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis. Inilah tuan-tuan tiga-tiga gandingan panel yang akan menjayakan Majlis Ilmu Forum Perdana Ehwal Islam kita di bawah tajuk yang sememangnya cantik, musibah membawa kepada muhasabah. Jadi sebagai pembuka bicara kita pada malam ini tuan-tuan, saya nak mulakan panel yang hampir sekali dengan saya, yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Jadi Tuan Haji, kalau boleh selayang pandangnya, apakah yang boleh kita maksudkan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini, musibah membawa kepada muhasabah, dan kenapakah sesuatu musibah itu perlu kepada muhasabah? Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Mohon perkenan Duli yang teramat mulia untuk batik meneruskan forum pada malam ni, dan terima kasih Tuan Moderator Syekh Osman, rakan-rakan panel, di kehormat ramai pada malam ni, masya-Allah, ahli-ahli yang berhormat, pengurusi baru Prima, Datuk Khairi pun ada, pengurusi jawatan kuasa, tuan pemangku pengarah jaib pun ada. Jadi tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik Mahat Tahfiz yang ramai pada malam ini, insya-Allah, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Saya bila dengar soalan Ustaz Hashim rasa macam mukaddimah yang cantik, rasa jadi panel yang pertama ni rasa macam kecil duk sebelah dia, walaupun besar dah naknya. Jadi tajuk masya-Allah sesuai sangat dengan kita berada di hujung pandemik, dalam keadaan kita nak menghadapi situasi endemik, kan? Jadi tajuk musibah membawa kepada muhasabah. Kita nak kena tahu dulu apa makna musibah. Orang Melayu ni bila sebut musibah, dia duk rasa semua hak benda berbentuk negatif. Hak miskinnya, hak matinya, kemalangannya, kecederaannya, kan? Nampak hak negatif tu semua dia rasa musibah. Dia tak rasa yang kayanya, yang berpangkatnya, kan, yang sihatnya itu juga adalah musibah, kan? Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Hadis ni nak menunjukkan kepada kita tentang musibah tu. Apa makna musibah tu? Nabi mulakan, Nabi kata ajaban li amril mu'min. Nabi kata aku kagum, aku takjub dengan orang beriman ni. Aku kagum, Nabi kata, inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan orang beriman ni pusing kok mana baik belakang. Tuhan uji kok ni baik, uji kok ni baik. Lalu Nabi perincikan dua perkara. Nabi kata in asabathu sarra, jika dia dimusibahkan dengan kesenangan. Tengok Nabi kata apa?
Nabi menggunakan perkataan asabathu daripada perkataan musibah, daripada perkataan fi'il madinya asaba yusibu isabah musibah. Sesuatu yang menimpa tu maksudnya itu adalah musibah. Nabi kata in asabathu sarra, jika dia dimusibahkan dengan kesenangan. Bila sebut senang ni, kalau kata harta, orang yang harta banyak kaya, orang yang tak ada harta miskin. Dua musibah. Hak kaya macam mana dia nak syukur, dan bagaimana orang miskin nak sabar. Jadi Nabi kata orang yang dimusibahkan dengan kesenangan, dengan kemewahan, syakara, dia bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah. Jadi dia tahu, maksudnya dia dapat sesuatu yang Tuhan bagi kat dia ni, dia rasa ni musibah ni, aku kena bersyukur ni. Aku tak boleh sombong, aku tak boleh bongkok. Macam khutbah Jumaat kita dengar tadi, kan, orang dan duduk atas jalan raya ni kena hak kereta pula, hak boleh paling laju, kan, memang dia pecut, dia tak kira lah. Kalau dia duduk belakang kancil kawasan, dia kata awak lembab sangat menatang ni menatang lah sebab dah kancil rusak. Kan, dia kata awak lembab sangat ni, kan, hon dia tekan, mentang-mentang lah kereta dia laju, sombong dia, bongkok dia. Allah pesan kepada orang macam ni, wala tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi ni belagak sombong. Hari ni saya dengar khutbah dekat Masjid Goring. Masjid Goring. Hari ni masya-Allah, hari ni tuan pemangku pengarah jaib kita baca khutbah. Kita kena jack sikit pengarah kita. Kan. Jadi nak cerita di sini ialah bagaimana orang yang dimusibahkan dengan kesenangan bersabar dia. Nabi kata fakana khairan lah, itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, dan jika dia dimusibahkan dengan kemudaratan, kepayahan, kemalangan, kecelakaan, kemiskinan, musibah. Hak jenis macam ni Nabi kata sabara, dia sabar, fakana khairan lah, itu baik untuk dia. Sebab tu dari awal hadis Nabi puji urusan orang beriman. Uji kok ni dia bersyukur, uji kok ni dia bersabar, semua baik belaka untuk dia. Jadi dengan kita nak kaitkan dengan COVID-19 ni, satu musibah untuk orang Islam. Mungkin satu contoh lah untuk kita kait dengan perbincangan pada malam ni. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, ayat 156 dan 157, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ustaz kat depan nak baca Al-Quran, adik-adik hafiz kat belakang rasa ketak ke, takut salah, kan? Cuma harap betul dah lah ayat 155 tu, depa hafal dengan nombor sekali. Kan? Jadi Tuhan kata apa dalam ayat ni? Tuhan kata wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, dan kami akan uji kamu semua dengan sesuatu minal khauf, sesuatu yang menakutkan, wal ju', dengan lapang, wa naqsim minal amwal, kekurangan pada harta, wal anfus, diri, was samarat, dan hasil tanaman. 5 perkara Allah sebut dalam ayat ni. Dan 5 ayat ni dari sudut khusus ayat, tentulah apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Takut kepada musuh, kan? Itu antara yang berlaku, kita kata di sudut ibrah ayat tersebut. Tetapi secara umumnya, kalau kita nak kaitkan dengan COVID, 5 ni ada pada COVID. Al-khawf, takut kita. Awal PKP dulu, kangak tak ada orang.
18 Mac 2020 bermulanya perintah kawalan pergerakan. Kan kami masa tu Jabatan Agama kita ada perlis mengaji, kan? Kira nak pergi pejabat tu kira kat rumah mengucap siap. Padahal duduk dalam kereta. Kan mengucap kira seolah keluar ni seolah macam Dajjal duduk tunggu siap dah. Sebab gege anti vaksin duk promote masa tu. Oh kan, ni Dajjal nak keluar ni, dia main dengan Covid dulu. Oh kan. Kita pun memang tak percaya, tapi seriau betul. Kan? Tak percaya, tapi seriau betul. Sebab keluar tu tak ada orang. Ketakutan. Allah kata, Allah uji kita dengan Covid yang penyakit sesama je. Sesama je. Kan yang kita duk takut sangat ni. Wal ju' lapang. Ada tak cukup makan bila tak boleh nak kerja. Kan bila perintah kawalan pergerakan ni ramai yang jadi asnaf. Masa itulah kita tengok tugas CEO Maib ke hulu ke hilir, maka banyak sungguhlah tugas Maib masa tu, masya-Allah, kan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Kan bila tak boleh kerja, pendapatan tak ada, hak jadi asnaf terkejut pun ramai. Hak asnaf yang sedia ada pun dah berlambak dah. Kan jadi ujian, kurang harta. Wal anfus, kurang dari sudut diri. Nak cerita Covid ni menyebabkan kematian. Kan depa duk ingat ulil amri atok apa semua tu, ingat saja memain je. Kan depa tak tahu kata dengan Covid ni boleh membunuh. Kan ni sedap dia berkata Ustaz Hashim, dia berkata apa? Alah Covid ni kalau hak jenis hak nak mati memang mati, tak main Covid pun mati. Memanglah betul lah ayat tu. Kan tetapi Covid ni mungkin orang yang ada darah tinggi, kecil manis, jantung mungkin dapat 5 tahun lagi. My Covid kacau dekat saluran pernafasan dia, mati sungguh. Kan wassamarat, dan hasil tanaman. Hasil tanaman ni mungkin kita kata 2020 tengok banyak juga je harum manis kita, tetapi sebenarnya hasil pendapatan pengusaha harum manis sangat terkesan. Antaranya Ustaz Hashim kita, Tokeh harum manis. Ini bukan nak promote dak, tak promote Ustaz, cuma nak cerita contoh je. Kan, tapi kaya lah ni, kaya lagi lah. Hasil hak 2019 pun tak habis lagi. Kan? Jadi Tuhan kata apa? Wa basyiris sabirin, berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Tuhan nak cerita, siapa orang sabar ni? Siapa orang sabar ni? Alladzina idza asabathum musibah, mereka yang ditimpa dengan apa? Musibah. Jadi 5 perkara yang kita sebut tu, takut, lapar, ujian kurang pada harta, diri dan hasil tanaman pun semua ni, 5 ni siapa bersabar, Tuhan kata bagi khabar gembira kepada depa. Depa yang ditimpa musibah ni, qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Tuhan, dia kepada Tuhan lah kita akan dikembalikan. Untuk orang yang macam ni Tuhan kata apa? Ayat 157, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Untuk mereka Tuhan kata akan mendapat rahmat, dapat keberkatan, dapat keridaan daripada Tuhan mereka, wa rahmah, dan kasih sayang Tuhan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan apa yang berlaku inilah menjadi muhasabah kepada kita. Disebabkan musibah inilah menyebabkan kita macam orang sakit gigi lah, masa sihat duk makan apa semua, bismillah pun tak ingat nak baca. Lepas dah kenyang sampai belahak, alhamdulillah. Kalau tak belahak, tak sebut alhamdulillah dia. Dikala Tuhan bagi sakit gigi sikit, Tuhan bagi sakit telinga sikit, ingat dia bila sakit gigi, Allah sakit giginya, Allah. Kau tidak sebut Allah. Jadi inilah musibah, inilah suatu ujian yang Allah kenakan kepada kita, yang menyebabkan kita muhasabah. Apa maksud muhasabah? Kita hisap diri kita. Kita ni siapa? Kita ni hamba Allah. Tuhan ikut Tuhan lah, Tuhan nak buat macam mana? Tuhan Maha Kuasa.
qada dan qadar, penentuan dan pelaksanaan milik Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang merupakan rukun iman yang keenam yang wajib kita beriman. Wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin, satu penjelasan tuan-tuan yang saya kira amat menarik. Di awal bicara kita di bawah tajuk musibah membawa kepada muhasabah, dan saya tertarik tuan-tuan dengan penjelasan daripada Tuan Haji Ahmad Sirajuddin tadi. Maknanya musibah ini tuan-tuan bukan saja sesuatu yang tidak disukai oleh hati dan perasaan manusia, tetapi juga kesenangan, nikmat kesenangan yang kita miliki juga merupakan satu juga musibah. Betul tak? Jadi ini ujian besar pada kita tuan-tuan. Apa yang penting, setiap musibah itu perlu disusuli dengan muhasabah. Tuan-tuan, apa yang penting, hadapi nikmat dengan syukur dan terimalah musibah itu dengan rasa penuh sabar. Hadirin muslimin muslimat, pada tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya nak teruskan perbincangan kita pada malam ini tuan-tuan dengan ahli panel yang seterusnya, iaitu yang bahagia Tuan Haji Roslan Charus. Jadi Ustaz Roslan, musibah ini ada yang kecil, ada yang dahsyat, termasuklah yang kita hadapi COVID-19, ribut kencang, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Jadi para penonton nak tahu lebih lanjut lagi Ustaz Roslan, apakah punca-punca berlakunya musibah dan apakah pula kelebihan, keistimewaan orang yang suka bermuhasabah diri. Falyatafaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ke bawah duli yang teramat mulia Tuanku Syed Faizuddin, putra ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, Raja Muda Perlis, ampun Tuanku, tik mohon berkenan untuk menyampaikan bicara forum kepada hadirin dan hadirat sekalian. Ampun Tuanku. Yang saya hormati barisan dev kehormat yang tak dapat saya nak sebutkan satu persatu, yang berusaha pihak penganjur, seterusnya hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu di rumah Allah yang mulia ini, bagi sama-sama kita menghitung, kita bermuhasabah, berhubung dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Musibah yang masih lagi melanda, yang alhamdulillah kita dapat bergerak semula sedikit demi sedikit, dapat hadir ke masjid, dapat berforum majlis ilmu. Saya pun rasa macam kekok tuan-tuan nak forum malam ni, sebab berhenti lama, terkurung lama. Dia jadi macam traktor simpan lama, lepas tu nak start balik tu jenuh. Lepas tu kalau dia semput minta maaf lah, sebab traktor tak jalan lama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ila akhiril ayat. Berlakulah, zahirlah, yakni berlakulah kerosakan di daratan maupun lautan adalah dengan sebab usaha tangan-tangan manusia, yakni dengan kemungkaran. Kalau kita melihat musibah yang Allah timpakan ke atas umat-umat sebelum kita, umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut dan sebagainya, iaitulah apabila
berlakunya suasana melampaui batas-batas Allah begitu berleluasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan musibahnya untuk memperingati semula hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini supaya balik kepada jalan yang benar. Sebab itu musibah ni saya terbaca dalam satu tulisan, tak ingat dah tuan-tuan. Dia ada beberapa kategori yang dikatakan bala ataupun musibah. Satu dinamakan al-bala lit-ta'dib. Allah bagi bala tujuannya Allah nak mendidik. Mungkin selama ni hamba-hamba dia jauh terbabas daripada pendidikan nabi-nabi mereka, lalu Allah nak kembalikan balik mereka, lalu Allah kejutkan dengan musibah, maka mereka dapat pendidikan. Ada juga musibah yang bernama al-bala lit-taqrib. Allah bagi bala musibah, tujuan dia ialah kerana Allah nak mendekatkan hamba dia dengan dia. Dan satu lagi lit-ta'zib. Allah bagi musibah dengan tujuan untuk mengazab mereka. Tapi yang ni Allah tak bagi kepada orang-orang mukmin. Yang menimpa orang-orang mukmin, Allah nak didik dan Allah nak dekatkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu contoh tuan-tuan, kita tengok Firaun, Allah bagi musibah kat dia, tenggelam dalam laut, mati. Nabi Allah Yunus alaihi salam pun tenggelam dalam laut, kan? Dan duduk dalam perut ikan nun. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nampak tak? Dua-dua tenggelam sama tapi tak serupa. Allah tenggelamkan Firaun lit-ta'zib kerana Allah Ta'ala nak azab dia kerana kekufuran dia terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga mengaku Tuhan dan sebagainya. Allah tenggelamkan Nabi Yunus alaihi salam lit-taqrib. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan Nabi Yunus dengan Allah. Sebab tu tengok apakah ungkapan ataupun wirid Nabi Yunus dalam perut ikan nun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada lain Tuhan melainkan Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku daripada kalangan orang-orang yang zalim. Kalimat yang menunjukkan dekatnya seorang hamba, walaupun dia seorang utusan Allah, mengaku dirinya zalim tapi dia tak zalim, menunjukkan taqarrub, dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak serupa. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini yang harus kita lihat. Siapa kita yang menerima musibah daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita orang beriman, Allah nak didik kita. Sebab apa Allah turunkan? Mungkin kita jauh dengan Allah, ghalid selama ni, kan? Macam orang duduk hospital, accident, patah 8, duduk gantung di hospital. Dia kata kalau aku sihat lah boleh pergi masjid dengan mereka. Dulu masa sihat tak sampai, dia mai juga masjid tapi mai tak berhenti. Tahu mai tak berhenti, mai dia terus tak berhenti. Tuan-tuan, jadi menyedarkan dia. Nampak tengah berniaga elok-elok, kan, rancak berniaga sana sini, tiba-tiba jatuh benggerak. Saya pengalaman lah tuan-tuan, ada satu tempat saya berkuliah bulanan di situ, tak pernah tengok seorang hamba Allah dia duduk di depan pandai. Tapi sejak kebelakangan 2-3 bulan ni ada mari duduk depan kali.
Saya pun pergi tanya dia, baru mai pindah duduk di taman ni kah? Dia kata, dah ustaz, lama dah. Tak pernah nampak, minta maaf lah, ni baru tengok. Dia kata, dulu duduk menjaga elok ustaz, bila bank gerap. Alhamdulillah, sejak bank gerap ni boleh main masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata, Alhamdulillah, ni orang mukmin. Dia berjaya dengan musibah yang Allah bagi kat dia, dia dapat sesuatu yang lebih baik, mendekatkan diri dengan Allah, mendidik dia. COVID-19 ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian cukup banyak mendidik kita. Dia mendidik kita dari segi akidah, mendidik kita daripada syariat, mendidik kita dari segi akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. No? Dari segi akidah, saya yakin semua orang yang bergantung hati dia kepada Allah bila dia nak keluar rumah, siapa boleh selamatkan dia? Kita hanya mampu boleh ikhtiar. Cucuk vaksin, pakai mask, jaga jarak. Tapi virus ni kita tak boleh nampak. Tuan-tuan, no? Ya Allah, tak ada orang lain yang boleh menyelamatkan kami melainkan Allah. Nampak Allah sedang mendidik akidah kita. Hebat mana pun kita, maju bagaimanapun kita, pandai macam mana pun kita, no? Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang kita dapat, tuan-tuan, takdib Allah sedang didik kita. Tuan-tuan, kita duk cakap lah, selama ni tak di masjid, guru takmir apa semua duk mengajar, cerita pasal syariat, pasal aurat apa semua. Mungkin kita buat leka loe gitu. Mai COVID ni pakai purdah semua. Termasuk orang jantan, no? Kan, no? Kawah pakai mask lah kan. Yang pakai mask tu dia pun fikir, takkan aku pakai mask, pakai purdah, tudung tak pakai. Dia pun terfikir lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, contoh ajalah banyak tuan-tuan mendidik kita. Kita hanya mampu berusaha, kita bertani, kita berniaga, tetapi kita tengok kita tidak dapat menghalang Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya menyetop lah dah, memberhentikan segala kerja kita tuan-tuan. Senyap sunyi hampir 2 tahun. Bagaimana peniaga mengalami kerugian, bagaimana orang yang bekerja terpaksa diberhentikan. Pilot jual kotiau goreng, tuan-tuan. Allah sedang didik kita. Jadi satu takdib kerana manusia dah jauh tak terdidik dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak yang dibawa oleh Nabi mereka, ya? Maka Allah datangkan musibah untuk mereka dekat, mereka terdidik dan ditakrib, dan untuk Allah Ta'ala mendekatkan balik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, bila masjid ditutup, semua pakat sayu. Lalu depan masjid tengok masjid dikunci, bila lah nak boleh buka. Ada pula hak tak main masjid pun, dia pun meleleh ayak mata. Awak dia pun tutup masjid, market buka, komplain pula Ustaz. Supermarket buka, riuh, masjid awak tak buka. Buka masjid, dia yang tak main. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi Allah nak tegur kita, Allah nak bagi peringatan kepada kita supaya kita kembali balik menjadi umat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, dan macam Ustaz kata tadi dalam hadis menyebutkan tadi, tak rugi kita jadi orang mukmin. Allah bagi senang pun bahawa khairul lahu, baik. Allah bagi darra, kesusahan, musibah pun, karena khairul lahu, itu terbaik.
Tuan-tuan, dalam satu tafsir ada ulama menyatakan dibawa satu kisah Nabi zaman Rasulullah SAW. Ada beberapa orang datang kepada Nabi yang susah, yang selalu kena musibah ni. Mereka tanya, ya Rasulullah, kenapa kami orang beriman ni Allah uji, Allah bagi musibah, sedangkan kadang-kala orang yang tak beriman Allah bagi okey je semua, tak pernah rasa susah pun kan. Yang beriman, yang duk beribadat ni Allah bagi kesusahan. Tuan-tuan pun kadang-kadang kan kita dah hijrah mai jadi orang baik ni, mai masjid, start mai sebulan 3 rangkai ada, kencing manis, darah tinggi, gout. Tuan-tuan lemah yang tu kan. Dia kata ada member aku seorang umur sama lah duduk jaga guard karaoke, sihat elok. Pasal apa dia yang jadi orang masjid ni mai ya kencing manis mai dia. Tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir, bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, sepatutnya kamilah yang Allah tak bagi susah, orang yang tak beriman lah yang Allah Ta'ala bagi susah. Lalu ringkas ceritanya, Rasulullah kata ada di kalangan hamba-hamba Allah ni, Allah dah tetapkan di Lauh Mahfuz sana darjat dia di sisi Allah Ta'ala tinggi kan? Tinggi. Tapi nak melayakkan dia boleh sampai ke darjat kehambaan ubudiyah dia yang tinggi di sisi Allah, harap ke amal ibadat dia mungkin tak cukup kan. Semayang pun nak kata sunat tak banyak, ada pun yang fardu pun lohong dekat nak asak baru buat satu ayat semayang 2. Dia abang anak dia tegur, awak mak ni semayang akhir waktu hampa patau, dia kata jimat ayam, ambil sekali boleh semayang 2 kan. Nak kata sedekah tak ada, masuk masjid sampai tersepak tu derma bergulin tak boleh. Semayang malam tak ada, nak kata bangkit malam semayang tak ada, bangkit kecil selalu. Tapi dia ni makam dia, darjat dia ditentukan oleh Allah tinggi di sisi Allah Ta'ala. Macam mana Allah nak sampaikan dia ke situ? Lalu Allah bagi musibah kat dia, bagi kesusahan kat dia. Dia sabar dengan kesusahan itu, sabar itulah yang mengangkat dia naik ke darjat yang tinggi. Jadi yang inilah saya harap kita semua yang Allah uji dengan musibah ini, dia mendidik kita, dia mendekatkan kita dengan Allah dan mengangkat darjat kita tinggi di sisi Allah. Biar kita susah di dunia tetapi kita mulia dan senang di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat dari mana? Daripada musibah yang sedang kita timpa. Hak tu kita nak cari. Jangan tuan-tuan dah lah sakit susah boleh, apa tak boleh di akhirat. Jadi marilah kita terima musibah ini, satu pemberian Allah dengan sifat kasih dia kepada kita orang-orang yang beriman. Dia nak mendekatkan kita dengan dia dan nak mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita sabar, macam Ustaz kata tadi. Tapi orang di sini karya ni insya-Allah masjid pun masjid as-sabirin, sabar-sabar belaka. Insya-Allah mudah-mudahan musibah ini mengajar kita dan mengangkat kedudukan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah sekadar itu dulu Syekh Syim, wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Roslan. Alhamdulillah, itu dia tuan-tuan, punca-punca atau sebab musabab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan musibah. Kata Ustaz Roslan tadi, memang ada kaitan dengan sikap manusia itu sendiri. Ada kalanya tuan-tuan, sebab kita melawan arus ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita buat tak kisah dengan perintah-perintah Allah dan pesanan-pesanan Rasulullah.
Tuan-tuan, apatah lagi kita buat tak kisah dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang penting di sini tuan-tuan? Peruntukkan masa untuk kita mengkoreksi diri, menilai diri dan bermuhasabah diri. Insya-Allah kita akan jadi orang yang terbaik, orang yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang rahmat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, saya nak panaskan lagi perbincangan kita dalam forum perdana Ewa Islam pada malam ini kepada yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Nazim. Jadi Tuan Haji, dalam situasi yang paling mencabar COVID-19 yang melanda dunia dan melanda negara kita yang tercinta ini, apakah peranan dan respon Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis Maib dalam menyampaikan bentuk-bentuk bantuan sumbangan kepada seluruh masyarakat Negeri Perlis khususnya? Silakan yang bagi Tuan Haji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Menghadap duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Patik Pohon ampuni limpah perkenan duli yang teramat mulia Tuanku untuk Patik berkongsi sedikit pada malam ini. Ampun Tuanku. Al-Fadil Ustaz Hashim selaku moderator gandingan panel pada malam ini. Panel nombor 1, cerita habis dah semua hadis-hadis yang saya tahu pasal musibah. Tak ada modal dah. Panel nombor 2 pun cerita habis dah, cerita-cerita yang saya tahu pasal musibah, pasal nama masjid pun dia ambil dah. Jadi saya tak ada modal dah nak cerita. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut tentang COVID-19 ni, kita yang ada pada malam ni, yang duduk sama ada di depan, di belakang, div-div kehormat kita, kita semua ni tak ada siapa pun yang ada pengalaman duduk dalam suasana COVID-19 ni. Ada tak di sini yang pernah duduk dalam suasana COVID-19 sebelum tahun 2020 ni? Ada tak? Tak ada tuan-tuan. Semua orang tak ada pengalaman. Kita semua mengalami satu suasana yang baru. Semua pihak, daripada orang besar sampai orang kecil, daripada lelaki, wanita ke semua, berhadapan dengan suasana baru yang kita semua sikit-sikit kita belajar demi belajar untuk sama-sama kita berhadapan dalam suasana seperti ini. Dan inilah satu keadaan yang orang sebut sebagai norma baru. Waktu musim Covid ini, orang nama norma ni bahasa kembang sikit sebab duk norma. Ada nama norma sini. Kita berada dalam satu suasana norma baru dan kita semua perlu menghadapi suasana ini dengan sebaik mungkin. Dan inilah pengalaman kita bersama-sama. Kami pun ada pengalaman jugalah tuan-tuan. Saya ingat masa berlakunya isu Covid yang mula-mula dulu ni, Perlis antara negeri pertama yang ada kontroversi sikit. Pada tanggal 13 hari bulan Mac 2020, tuan-tuan ingat tak ada satu peristiwa besar yang rasa-rasanya saya tak boleh lupa lah 13 hari bulan tu. Apa dia? Cerita mula daripada 12 hari bulan malam. Kami 12 hari bulan malam tu dapatlah panggilan telefon. Panggilan telefon itu memaklumkan, ataupun bahasa kita ni menitahkanlah, supaya kita semak keadaan selamat ke tak selamat nak sembahyang Jumaat pada 13 hari bulan Mac tu. Kami mesyuarat tuan-tuan, habis dalam pukul 2 pagi. Saya tak lena sekejap pun pagi tu. Sampailah pagi esok saya tak lena. Sebab apa tak lena? Sebab satu keputusan besar yang kita nak buat. Kita nak tutup masjid. Di Perlis solat Jumaat 13 hari bulan tu nak tutup. Tuan-tuan tahu siapa sign surat tu? Tahu? Penutup masjid. Yang sign tu adalah dulu yang teramat mulia tuanku ketika itu. Satu keputusan besar yang kita buat. Dan kami dalam keadaan buat keputusan besar tu, dan bahkan dulu yang teramat mulia tuanku
ketika mana memperkenankan perkara ini setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia tuanku, ketika itu asal getak ni tuan-tuan 5 jam getak. Lepas buat keputusan tu, sign dalam pukul 6 pagi kalau tak salah batik aku. Ketika itu tuan-tuan dan puan sekalian, kami getak pagi esok untuk sampai pukul 1 tu getak dah. Lepas daripada sembahyang zuhur yang kita solat di rumah tu, getak lagi 5 jam getak. Getak sebab apa? Sebab duk tunggu ada tak tempat lain yang tutup masjid. Di Malaysia masa tu tak ada siapa tutup lagi. Di Pulau Pinang pun tak tutup pasal 13 bulan tu tak lagi. Tak tutup, boleh tutup dulu. 5 jam kami getak sebab apa tuan-tuan? Sebab duk tunggu ada tak negara lain yang tutup. Alhamdulillah ada. Kuwait tutup lepas tu. Pada hari yang sama. Jadi kalau dalam dunia ni, Perlis negeri pertama lah yang ambil langkah dalam dunia ni. Perlis adalah tempat yang pertama sekali mengambil keputusan yang berani menutup masjid untuk solat Jumaat ketika itu. Di pentas dunia juga. Dan Alhamdulillah dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan sekalian, usaha kita juga menjadi antara tempat pertama yang membuka masjid untuk solat Jumaat walaupun dalam keadaan yang terhad. Alhamdulillah. Dan sampai hari ini kita masih lagi boleh melaksanakan ibadah dalam suasana seperti ini. Diteliti, dilihat, dirujuk, bermusyawarah, melihat, menilai kepentingan dan juga keperluan untuk setiap daripada apa yang kita nak laksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa keadaan kita bila duduk dalam suasana tersebut? Tak ada lainlah tuan-tuan dan puan sekalian, semuanya hendaklah kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-11, kata Allah, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah kata ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sesuatu musibah itu. Tadi Al-Fadhil Ustaz Sirajuddin sebut perkataan asabat ataupun menimpa itu sesuai dalam keadaan musibah. Tuan-tuan tahu tak apa maksud timpa ni? Timpa ni kalau kita lalu di bawah pokok, tuan-tuan ingat cerita Piramli yang dia jalan dengan seorang perempuan. Perempuan itu di bawah sinaran matahari tak pakai payung. Lalu bawah pokok dia pakai payung. Nama apa tahu seorang wanita tu? Nama apa? Norma, bukan Sarimah. Ya. Bagus sini tak tengok cerita. Adik-adik mak Tafiz ni tak tengok lah. Depa lalu di bawah apa? Di bawah pokok tu depa buka payung. Sebab apa? Piramli tanya dekat Sarimah, pasal apa buka payung? Sarimah kata takut timpa taik burung. Maksudnya benda yang menimpa ni benda yang kita tidak sangka-sangka. Benda yang kita tidak rancang untuk menimpa kita. Tidak ada orang yang merancang untuk menerima musibah, tetapi musibah itu datang menimpa kita. Siapa yang memberikan izin musibah itu menimpa kita? Tidak berlakulah tertimpanya musibah itu, kata Allah, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Maib dalam suasana itu mengambil satu pendekatan yang mana musibah coronavirus ataupun COVID-19 yang kita alami ini merupakan satu ujian daripada Allah yang harus ditangani dengan sebaik mungkin. Pertamanya Maib mengambil langkah dan pendekatan untuk setiap daripada amal ibadah kita ni yang memerlukan kepada perincian, semakan, SOP, peraturan, perkara-perkara baru dilihat dan dinilai. Bukan kita pick up begitu saja. Ada ahli-ahli jawatan kuasa fatwa yang dipengerusikan oleh Sahib Bersama Datuk Mufti, ada panel-panel dalam bidang kesihatan, ahli-ahli sains dan sebagainya yang memberikan pandangan input sebelum dipersembahkan kepada Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda selaku Yang di-Pertua, sebelum dipersembahkan untuk memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah. Ini perkara yang kita laksanakan. Selain daripada itu tuan-tuan, kita tahu suasana yang tak boleh keluar rumah, yang kita kena duduk di rumah dalam suasana tak boleh bekerja, ini menjadi masalah kepada sebahagian daripada masyarakat yang tidak ada sumber ikhtiar hidup dia. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang kita lakukan masa mula-mula jadi itu, mai pick up macam mana cara nak bantu. Nak kumpul orang tak boleh,
Nak panggil Amel pun Amel tak berani keluar. Kami cuba dah panggil masa tu Ustaz Sabri pun tak ramai. Sebab tak boleh keluar dari rumah, tak berani. Pikap macam-macam buat. Jadi bincang-bincang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita cari data-data penerima bantuan kita. Saya pun masa tu tak tahu berapa ramai penerima bantuan. Cek pada tahun 2020 tu, pada sekitar pada penghujung bulan Mac, kita laksanakan satu program agihan bantuan rangsangan asnaf. Masa itu kita dapat mengenapasi seramai 14,697 orang penerima. 14,000 ni sikit ke banyak tuan-tuan? Sikit banyak? Kalau nak tahu sikit ke banyak, tuan-tuan kira daripada nombor 1, 2 sampai 13,000 tu. Tahulah. Kita cuba lagi, cari lagi, ikhtiar lagi. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita menginjak ke tahun 2021 baru-baru ni, kita dapat kenapasi ada seramai 18,197 penerima. Maksudnya ada tambahan 3,500 penerima yang kami dapati. Mereka ini memerlukan bantuan. Dan itulah merupakan salah satu daripada ikhtiar yang kita laksanakan dengan pelbagai inisiatif. Ada program-program mengaji, ada program turun ke lapangan, ada program kecemasan melalui masjid, program bantuan-bantuan yang kita lakukan, bahkan kita bagi food bank, ada sumbangan daripada NGO, pelbagai masyarakat yang ingin melakukan kebajikan. Dan semuanya itu sekitar 13,097,000 yang diagihkan sepanjang daripada tahun 2020 sampai ke tahun 2021 yang diperkenankan oleh Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis demi untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Ada 7 pada tahun 2020 dan ada 6 pada tahun 2021 inisiatif-inisiatif yang kita laksanakan. Dan semua ini tidak akan dapat berjaya melainkan dengan sumbangan-sumbangan yang kita terima daripada penyumbang zakat. Ada yang bagi sumbangan zakat, ada yang bagi sumbangan sedekah, ada yang bagi wakaf, dan semua ini telah diurus tadbir dengan baik di bawah kepimpinan Duli Yang Terhormat Tuanku yang mengetuai, yang menerajui MAIPS. Alhamdulillah kita uruskan dengan sebaik mungkin dan telah memberikan impak kepada masyarakat di seluruh negeri Perlis, dan semoga insya-Allah sumbangan itu akan dapat dimanfaatkan oleh mereka yang menerima. Apa yang saya nak sebutkan mungkin di akhir daripada siri ataupun sesi yang pertama ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam ayat yang sama, kata Allah, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Allah kata, dan barang siapa yang kalau dia itu beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka akan dipimpin jantung hatinya. Dan Allah kata, "Wallahu bikulli syai'in alim." Dan Allah pada setiap sesuatu maha mengetahuinya. Ingatlah Allah mengetahui segala usaha kita, segala yang kita laksanakan, dan segala harapan kita, insya-Allah Allah mengetahuinya. Dan harapan kita yang baik itu, insya-Allah harapan kita ianya diperkenankan dan diberikan dengan kebaikan di sisi Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bahagia Tuan Haji Muhammad Nazim. Itu dia tuan-tuan, kita di negeri Perlis ini perlu banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab MAIP senantiasa menyantuni dan tak jemu-jemu memberi bantuan itu, bantuan ini, bentuk-bentuk bantuan yang begitu hebat yang disebutkan oleh yang bahagia Ustaz Tuan Haji Muhammad Nazim tadi tuan-tuan. Itulah hikmah di sebalik COVID-19, sumbangan-sumbangan disuburkan dengan begitu hebat. Tuan-tuan, pada saat-saat kita tak boleh nak bekerja, pada saat kita tak boleh nak merentas negeri dan sebagainya. Dan apa yang penting di sini tuan-tuan, kita ucapkan tahniah kepada MAIP dan kita doakan semoga MAIP terus mara dan terus terkehadapan dalam menjunjung syiar memajukan ummah. Hadirin muslimin muslimat, para penonton, tetamu Allah yang dikasihi sekalian, kita telah pun berada di pusingan yang kedua, dan dalam pusingan yang kedua tuan-tuan, saya nak berbalik kepada yang berbahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Jadi Tuan Haji, kalau tadi kita dengar yang bahagia Ustaz Tuan Haji Muhammad Nazim beri sedikit imbasan, dan kalau boleh Tuan Haji kita nak sedikit imbasan di sebalik musibah COVID-19 yang melanda negara kita. Apakah peranan institusi agama dan masjid, terutamanya pada saat masjid menghadapi musibah
pada saat masjid diarah tutup dan sebagainya, dan apakah jalan-jalan penyelesaian yang lainnya? Silakan Yang Baginda Haji. Terima kasih Tuan Moderator, rakan panel dan tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Satu musibah yang besar yang menimpa umat Islam ialah penutupan masjid. Kalau setakat sakit gigi, sakit telinga, kan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana panel yang kedua sebut tadi, al-bala litadib wa litaqrib wa lita'zib. Bala ataupun ujian ataupun musibah ini ditakdim, Allah nak mendidik kita. Siapa sangka dengan musim Covid ni kita akan pakai mask dekat 2 tahun dah ni. Dulu yang pakai mask ni doktor ya. Siapa sangka doktor bila nak pergi pejabat-pejabat selain pada hospital, dia sendiri pun kena cek suhu dengan pengawal. Dulu doktor yang cek suhu orang, lah ni pengawal yang cek suhu doktor. Kan nak cerita terbalik tabiat kita selama ni, kan? Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, bila Ustaz Nazim sebut tentang 13 Mac 2020 masjid diarahkan tutup, Ustaz Nazim tak tidur, kami boleh tidur senang lenang sebab masjid tutup. Kan Nazir-nazir, pengurusi masjid, gegar imam, semua kita boleh rehat sah. Kan Ustaz Hashim pun dia senyum juga sebab dia masjid tasuh, kan. Ustaz Nazim tak lena, kami lena, kan. Mungkin selama tu kita tak mengeruh, mungkin mengeruh kot sebab tutup lama masjid, kan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah sekalian, berapa inisiatif pihak JAIB ketika kita menghadapi pandemik yang awal. Kita melalui perintah kawalan pergerakan PKP, lepas tu perintah kawalan pergerakan bersyarat, perintah pergerakan pemulihan PKPP, tahun ni pula PPN fasa 1, 2, 3, 4, kita lah perlih 4. Dalam tempoh tu macam-macam lah. Cuma JAIB ni kita pelaksana kepada dasar-dasar MAIB, iaitu Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Bila MAIB kata tutup masjid, kami tutup masjid. Kan MAIB kata okey, solat Jumaat hanya 12 orang sahaja, maksimum 12, 3 orang minimum. Alhamdulillah kita uruskan. Tapi letih jugalah kita nak menjawab tu. Ustaz Nazim, siapa orang kata tu dia JAIB jadi kapiak sebab tutup masjid, tu dia kena kapiak tu. Kan? Bukan marah biasa-biasa ni, kan. Kami sebenarnya kita tahu hak jenis pengkritik ni, kan. Baca panel yang kedua Ustaz sebut kadang hak kutuk kita ni, kita pelaksana di masjid-masjid ni, hak kutuk kita daripada orang kampung panggil ahli sunat wal Jumaat, kan. Ahli sunat tarawih dia sampai, Jumaat dia sampai. Hak ni hak duk kutuk kita ni. Kebetulan PKP hak awal dulu masjid tak dibuka semasa Ramadan tu. Ramadan dan raya semua di rumah. Kami pelaksana hak masjid ni kira semayang di masjid lah. Di situlah saudara kita rasa nikmat. Hak mana jadi AJK, hak mana jadi imam dikala orang lain tak boleh main masjid. Alhamdulillah, syukur, kan. Kita dilantik sebagai pegawai masjid, kita dilantik sebagai jawatan kuasa masjid, kan. Sebelum tu kita ada nikmat, tak rasa nikmat main masjid ni. Bayangkanlah hak malam main masjid pun rasa terkilan tak boleh main masjid, kan. Tetapi bila lepas tu keluar SOP penjarakan apa semua, pakai mask apa semua, kan. Bila dibuka masjid Ustaz Roslan, dia berkata itulah kami malah pergi masjid sebab apa? Tak ikut sunnah reba. Dengan penjarakan apa semua tak ada keberkatan. Bila penjarakan ni kami nak rapat sah. Mula kutuk sebab tak buka masjid tak sampai pun,
Kan? Tuan-tuan bayangkan, kita Muslim sekarang ni dengan kita buat penjarakan, lebih kurang masa tak tutup masjid dulu. Zaman yang kita semayang rapat, tak pakai mask, boleh tutup muka main masjid, mungkin masa tu lebih ramai daripada sekarang ni. Kan? Mana hak pengutuk-pengutuknya? Hak mana pengkritik-pengkritiknya? Kan? Lepas tu bila penjarakan, tak sunnah lah, tak ada keberkatan lah. Kan? Lepas tu bila kita kata okey boleh main masjid, mereka pilih untuk tak main masjid sebab mereka kata bercanggah dengan sunnah. Lepas tu hak mereka tak main masjid tu, kan, hak mereka tak main masjid tu. Saya baru ni ada kawan seorang cerdik pandai jugalah. Dia kata, ustaz, saya 2 tahun dah tak pergi sembahyang Jumaat. Kata sebab apa? Dia kata tak sunnah. Dia kata mana ada Nabi ajak, dia kata semayang dengan penjarakan macam tu. Saya tanya dia, untuk penjarakan solat ni sunat ke wajib? Oh, dia kata tak kira, tapi sunnah lah. Lepas tu habis semayang Jumaat tu, dia senyap, dia nak jawab macam mana tu Jumaat tu. Saya kata kat dia, hukum penjarakan dalam solat sebab wabak ini tentu berbeza dengan kewajipan solat Jumaat. Wajib tetap wajib, sebab solat Jumaat dia berbeza dengan solat fardu. Solat fardu boleh buat kat rumah, Jumaat tak boleh, sebab Jumaat syarat dia mesti berjemaah. Kan? Jadi di sini kita nak sebut tentang bagaimana kami JAIK ni ada, tadi Ustaz Nazim dah sebut pelis mengaji. Inilah salah satu aktiviti yang kami buat dengan bajet daripada MAI dan bajet kerajaan negeri. Alhamdulillah, sepanjang tempoh PKP, PKPP apa semua ni sampailah PPN, kita stok dalam 2-3 bulan lepas. Alhamdulillah, kita berjaya lah dengan pelis mengaji buat program secara online tu. Yang dia buat rakaman kita suara sunnah tu, mereka lah banyak membantu kita. Saya kira semua sekali tu banyak ratus hari jugalah program kita tu. Kita pernah buat program jabatan pelajaran bila sekolah ditutup, ada tuition online. Kita ada program bersama jabatan kerajaan, kan. Lepas tu program hak kita sendiri, kuliah maghrib boleh tengok melalui online. Tak ada alasan untuk tak belajar bila duduk perlih ni, tak ada alasan, kan. Jadi alhamdulillah adalah inisiatif ni. Saya kena sebutlah, ni peranan mantan pengarah kami dulu, Dr. Haji Hazman. Kalau dia tengok online ni, maksudnya dia tahulah, kata imam besar sebut lagi nama dia. Kan, cik pemangku gila. Jadi tentu rahmat Allah sekalian. Jadi last sekali saya nak sebut tentang apa dia, tentang yang terakhir. Bila kita keluarkan SOP garis panduan yang MAI keluar daripada awal tahun lepas, kita kata bulan 3 tu sampai dah sekarang, kita masih lagi belum benarkan pembukaan surau. Kita hanya benarkan surau-surau institusi sahaja. Surau UiTM, surau Jumaat ni, UNIMEP ada 2, IKBN, Politeknik, dimatrikulasi, kan. Lepas tu kita buka sepanjang musim, bila ada persekolahan, surau asrama sekolah dibenarkan buka. Ada 21 surau semua sekali dibenarkan buka. Sebab untuk anak-anak ni tak apa duduk asrama, semayang di surau asrama semayang Jumaat ataupun semayang waktu. Kita nak elakkan banyak di masjid ni sebab ada risiko, kan, risiko penularan COVID-19 ni. Jadi saya nak sebut juga di sini ialah arahan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN untuk tentang pembukaan surau tu sebenarnya ada letak dengan kebenaran pihak berkuasa agama negeri. Jadi pihak berkuasa agama negeri secara dasarnya adalah MAI, kami JAIK sebagai pelaksana. Kan, jadi saya nak sebutlah sebab apa kita kawal macam tu. Sebab kita dalam Perlis kita ada 101 masjid, jarak dekat sangat. Kan, masjid Gua Gajah dengan kita dekat sangat pun, dalam 1,5 km ya. Kan, belah kanan tu ada Masjid Alwi, Masjid Tuanku, Masjid Repuh, Masjid Panakata, Bohok, Empiang, Teluk Jambu, kan semua dekat-dekat. Jadi tak ada alasan untuk surau dibuka apabila pihak ulil amri arahkan untuk tutup. Kan, jadi kita mungkin kita akan melalui penguasa JAIM, insya-Allah kita akan bagi nasihatlah kepada surau-surau untuk tutup sehinggalah arahan untuk dibuka semula.
Itulah Ustaz Syekh mungkin tujuan sebut tu supaya semua masyarakat kita kena faham bila kita buka masjid, semua main masjid lah kan, untuk solat fardu, solat Jumaat semua sekali kita main di masjid. Untuk surau tu tunggu arahan untuk dibuka, kita akan buka lah, tetapi sepanjang masa ditutup masing-masing lah kita main masjid dengan pahala bergandanya di masjid. Maghrib tasak kita dapat jemaah, ada ba'diyah lagi, i'tikaf lagi, majlis ilmu lagi. I'tikaf tak dapat di surau kan, tak dapat di surau. Bahkan disebut dalam hadis bagaimana malaikat berselawat, al malaikatu tusalli ala man dama madama fi musallahu, alal musalli madama fi musallahu. Malaikat sentiasa berdoa mereka yang berada di masjid ni sepanjang dia berada di tempat solat dalam masjid ni, selagi mana wuduk tak batal, selagi itulah malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampunilah dosa dia, ya Allah berilah rahmat kepadanya. Mudah-mudahan kita yang berada dalam majlis ilmu, berada dalam masjid, dalam kita mengimarahkan masjid, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan, rahmat, pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Yang Bahagia Tuan Haji Ahmad Sirajuddin. Tuan-tuan, apa yang teristimewa tuan-tuan Perlis negeri yang terkehadapan dalam menangani musibah COVID-19 di arah tutup masjid, kemudian barulah diikuti dengan masjid-masjid seluruh negara. Ini tuan-tuan maknanya cara menangani, cara yang bijaksana. Kita ucapkan tahniah. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi sekalian, burung kedidi menunggu buah keranji atas para musibah membawa kepada muhasabah, baru tercapai insan bertakwa. Saya nak teruskan perbincangan kita kepada yang berbahagia Tuan Haji Roslan. Jadi sudah tentu di sini Tuan Haji Roslan, Ustaz hikmah sudah tentu di sana, ada hikmah yang tersurat dan yang tersirat di sebalik COVID-19. Jadi para penonton nak tahu apakah hikmah di sebalik musibah itu sendiri. Falyatafadhal mashkur. Terima kasih Yang Bahagia Ustaz Hashim, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sudah tentu setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terdapat hikmah yang tersendiri yang harus kita miliki, yang harus kita dapat. Tuan-tuan, hikmah besarnya ialah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kebesarannya, memperlihatkan keagungannya. Tuan-tuan, tak ada dalam sejarah pandemik ini satu dunia yang sebab itu dinamakan pandemik. Bukan saja Perlis, bukan saja Pulau Pinang, bukan sahaja Malaysia, tapi seluruh dunia. Hanya Allah Ta'ala mengutuskan makhluk yang bernama coronavirus. Bagaimana kita melihat mampu untuk meruntuhkan institusi ekonomi, institusi pendidikan dan sebagainya. Allah sedang mendidik ataupun Allah sedang membina tauhid kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita melihat ini adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup murka hamba-hamba dia yang apabila Allah Ta'ala memperlihatkan kebesaran, tanda kebesarannya, tetapi tidak dapat menyentuh dhamir hati kecil mereka, sehingga Allah kata walaqad zarra'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Kata Allah, sesungguhnya kami isi dalam neraka jahanam itu adalah manusia dan juga jin, kebanyakan manusia dan jin. Kenapa? Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka ada hati tapi tidak dapat merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, mai kita tengok no, betapa susahnya kita dengan COVID ni. Kematian amat menyayatkan hati kita. Tuan-tuan, kita tengok berderet-deret ambulan, kereta jenazah pergi ke kubur, sayu hati kita no. Marilah kita melihat ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu lebih daripada itu kalau Allah mau, dan Allah berkuasa. Jangan kita duk tengok orang mati, duk rasa lagu orang dia mati, kita tak. Kita melihat, hati kita tersentuh dan merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya. Jangan kita tak dapat apa, nak tunggu Allah Ta'ala tunjuk musibah yang bagaimana baru kita nak mengakui kebesaran Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka ada mata tapi tak dapat melihat tanda kebesaran Allah, ayat Allah. Tuan-tuan, sudah cukup kita tengok kelumpuhan institusi kehidupan insan ini dengan musibah yang Allah Ta'ala utus ini. Sudah cukup kita nampak ini kebesaran Allah. Jangan tak nampak. Jangan jadi lagu mata ikan talang kering. Tahu ikan talang? Beli ikut belah kalau boleh dia jemuk ikan talang. Mana ada ikan talang hak kena jemuk dia pejam? Ada? Tuan-tuan perhati tengok. Tak ada. Dia jegit terbeliak, tapi pi tunjuk penembuk kat dia pun dia buat tak tahu, tuan-tuan. Jangan jadi ikan talang. Baik-baik kerat-kerat buat gulai dengan teruk. Tuan-tuan sekalian, mata Allah sedang tunjuk depan mata kita. Dulu Allah tunjuk dengan tsunami, sekarang Allah tunjuk pula dengan COVID-19. Marilah kita melihat ini adalah ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan kita merubah diri kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mereka ada telinga tapi tidak mendengar ayat-ayat Allah. Bila ada 3 ciri ini pada kita, Allah kata ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Memang lebih teruk daripada binatang. Tuan-tuan, kita ada mata tapi mata tak dapat nampak kebesaran Allah. Kita ada hati tak dapat merasai kebesaran Allah. Kan? Lembu ada hati. Tuan-tuan, buat gulai pun sedap. Buat masak apa tu, kuah ada likat-likat ni, oi sedap hati. Tuan-tuan, hati orang tak buat masak sama masak chef. Tuan-tuan lihat. Kan? Tapi tuan-tuan pergi luku kepala lembu, dia tak ada apa, dia buat tak tahu, dia tak ada perasaan. Sebab tu manusia yang ada hati, Allah tunjuk, Allah bagi tunjuk kebesaran dia, dia tak rasa apa, lebih teruk pada binatang. Tuan-tuan, mata begitu juga, binatang pun ada mata, kan? Tapi tak sama dengan mata kita. Tuan-tuan biasa tengok lembu, satu sekawan lembu, dia berhenti di traffic light bila lampu merah. Tak ada, dia belah siapa tu. Pasal dia tak nampak, dia tak tahu apa dia makna merah, apa dia makna hijau apa. Tuan-tuan, manusia pun bila Allah tunjuk kebesaran dia, dia tak nampak, teruk pada binatang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, wa ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai, kata Allah. Tuan-tuan, marilah kita dapat hikmah besar di sebalik COVID-19 ini, ialah dia menjadikan kita hamba yang dapat melihat kebesaran Allah. Seterusnya kita merubah diri kita menjadi hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu satu. Yang kedua, marilah kan kita mempertingkatkan rasa tanggungjawab kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sebutkan, qu anfusakum wa ahlikum nar.
Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada neraka Allah. Tuan-tuan, sudah cukup dengan musibah ini untuk menjadikan kita hamba yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab apa? Bukan sekadar kalau anak-anak kita nak bagi dia kenyang, nak bagi dia ada handphone, nak bagi dia ada motor, tapi nak bagi dia ada akidah, nak bagi dia ada pegangan agama. Dan kita bertanggungjawab untuk mencegah diri kita, keluarga kita, masyarakat kita daripada melakukan perkara-perkara yang nak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala timpa kesusahan kepada kita. Ada disebut dalam asar, kalau tak silap asar sahabat dah sebutnya kan, pernah uziba ahlul qaryah wa fiha 18 abidin sama 18 alfin abidin amilin a'maluhum a'malal anbiya. Pernah Allah Ta'ala turun azab ke atas sebuah qaryah, sebuah negeri, sebuah kampung, di mana dalam kampung itu, qaryah itu ada 18,000 orang ahli ibadat. 18,000. Bukan saja takat kuat ibadat, bahkan amalan mereka macam amalan para nabi-nabi. Tapi Allah timpakan juga musibah. Kenapa? Pertamanya, hum la yaghdabuna lillah. Depa hak 18,000 tu ahli ibadat tu tak pernah teguk, tak pernah marah kerana Allah Subhanahu wa taala, tak pernah. Kalau ada main masjid, katalah 18,000 orang main aku, 18 orang kata. Dia duk kira dia kira dia boleh semayang, dia boleh main masjid, sudah. Anak dia nak pergi mana, cucu nak ke mana, waktu maghrib dia tak peduli, dia kira dia kan. Nak main masjid jumpa kan sepasang duk naik motor wai suku, dia pun kenal hak belakang tu, budak tu bukan bini dia, anak orang, nak kenal karya-karya dia. Patutnya dia tegur lah, hampa tak boleh buat macam ni, tak baik. Lepas tu mereka tu horn kat dia, tin kat dia, dia pun naik motor elok, oi jangan laju sangat. Dia beritahu, nak tegur tak? Contoh lah kan tuan-tuan, start motor nak main masjid, anak nak perih motor, dia kata pilah, jangan kacau aku nak pergi masjid, sudah. Tuan-tuan, sifat yang macam ni kita tak mau. Kita nak bertanggungjawab, cegah daripada perkara-perkara yang nak menyebabkan Allah turunkan bala dia. Tuan-tuan, ada satu tempat, tapi lama dah lah, tapi ada majlis ilmu sebelum tu imam dia main bisik, dia kata ustaz sentuh sikit, ada kok ni tapi kawasan pendalaman lah. Mereka ni bila bertunang aja boleh naik motor dua lah. Kan dia jadi lagu tu. Tak beratnya larangan Allah tu, sensitif terhadap melanggar batas Allah tu tak ada. Kita tak mau dah benda-benda lagu ni. Kadang-kadang mak tu pun bakal menantu tunang, baru seminggu tunang mai, muka pun pucat, takut lah abang. Dia tanya mat yang pucat pasal apa? Tak takut, selalu makcik duk marah ni nak bawa Nora pergi Bukit Ayak. Contoh lah kan. Dia kata hang takut apa? Dulu sungguhlah makcik marah, lah dah tunang tak apa lah, pi lah tak apa dah. Ustaz mana yang abang tunang boleh naik motor dua lah. Ustazah mana yang mengajar lagu tu? Kita buat tak berat. Lepas tu kawan tu nak naik pesan pula, anak dia nak naik, pegang bambang angkut kuat, lagi jatuh kona banyak lagi, kawan tu pun pegang punya rapat, dua-dua duduk atas raga motor, pesan pula jangan balik lambat-lambat, balik cepat. Hang pun naik motor pelan-pelan, jangan laju sangat. Baik makcik naik pelan, pukul 3 pagi sampai. Awak lambat, makcik suruh naik pelan. Tuan-tuan,
hampa berhenti tak mana kot? Tak. Kapi duk tidur tak mana? Tak. Duk dak dalam ada budak. Ni yang duk jadi tuan-tuan dalam masyarakat kita. Jangan sungguh-sungguh kita pegang amar ma'ruf nahi mungkar, sama ada dalam konteks rumah tangga maupun masyarakat karya. Kita nak kena serius setelah Allah tegur kita dengan teguran yang cukup dahsyat hari ni tuan-tuan. Nak tunggu bila lagi baru kita nak tegah dalam benda ni? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, satu, la yaghdabuna lillah, sebab Tuhan turun bala kerana tak nasihat, tak tegur kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, la ya'muruna bil ma'ruf, mereka tidak menyuruh dalam perkara-perkara yang baik. Tuan-tuan, program kebaikan, tak pernah suruh. Nak main masjid, kita main kita saja. Kita ajak anak kita, ajak isteri kita, tuan-tuan. Sama. Masjid pun jadi imarah. Kan. Kalau selama ni duk main seorang 50 orang kata. Lepas ni pakat bawa isteri, jadi 100 orang. Tu hak isteri satu, hak isteri dua tak kira lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sudah melawak aja tu. Dia hujan ni mengantuk. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf, jadikan budaya hidup kita, cara hidup kita. Sebagai bapa, sebagai pemimpin, sebagai ahli jawatan kuasa qaryah. Yang ketiga, wala yanhauna 'anil munkar, mereka tak cegah kemungkaran. Tuan-tuan, kita kembali balik zaman orang tua kita dulu. Bila tengok pergaulan bebas, naik mutu 2 orang, nampak aib sungguh satu masa dulu. Mak pak susah hati. Kita bimbang hari ni dia jadi seronok. Dia jadi seronok. Anak kita pandai sungguh, baru 15 ada boyfriend dah. Bukan campur hang dulu. Mak pergi pelekeh pak lah. Tuan-tuan jangan. Bila maksiat berleluasa, maka tunggulah bala Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 benda. Hikmah daripada Allah kejutkan kita dengan musibah ni, kita mesti buat. Satu, saya ulang balik, tuan-tuan, nasihat dan tegurlah kerana Allah perkara-perkara yang melampaui batas-batas Allah. Yang kedua, anjurkan amar ma'ruf. Dan yang ketiga, cegah kemungkaran. Insya-Allah Allah rahmati kita dan kita mendapat hikmah yang cukup besar di sebalik musibah yang Allah Ta'ala timpa kepada kita ini. Dan inilah dia kejayaan kita, pendidikan yang kita dapat, kebaikan yang kita dapat, rahmat yang kita dapat di sebalik musibah yang Allah Ta'ala timpakan, insya-Allah. Inilah takat Ustaz Syim. Mohon maaf salah dan silap. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang bahagia Ustaz Roslan. Tuan-tuan, itu dia hikmah di sebalik musibah yang boleh kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, tuan-tuan, yang mana dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, tak pernah sunyi dari ditimpa sebarang ujian dan musibah. Apa yang pasti dan penuh yakin, tuan-tuan, hikmah di sebalik musibah, di sebalik musibah ini mampu membuatkan kita redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan pergantungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mampu kita tersenyum lega dengan apa-apa juga musibah yang melanda dalam kehidupan kita. Muslimin muslimat, hadirin para tetamu Allah yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, kita telah berbicara panjang di bawah tajuk musibah membawa kepada muhasabah, dan kita berada di penghujung bicara, dan saya nak sekali lagi bersama dengan Tuan Haji Ahmad Nazim. Jadi yang bagi Tuan Haji, sekarang kita berada di penghujung tahun 2021. Jadi apakah pesanan-pesanan Tuan Haji Ahmad Nazim selaku Ketua Pegawai Eksekutif MAIB dalam, orang kata, berkaitan dengan kepentingan zakat dalam kehidupan umat Islam, khususnya di negeri Perlis, dalam kita mendepani pelbagai-bagai cabaran yang mendatang ini. Silakan, dan seterusnya rumusan daripada perbincangan kita pada malam ini. Silakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala summa amma ba'd.
Tuan-tuan sekalian, tadi saya duk dengar Ustaz Roslan duk cerita, nama apa Ustaz? Nora. Rupanya saya tanya balik, bawa Nora tu pasal apa dia balik lewat. Dia kata tadi pasal mak Nora pesan suruh balik awal. Bila balik awal, pasal tu dia balik pukul 3 pagi. Pagi tu kira awal lah dia tahu, bukan malam. Sebab tu dia hantar Nora pukul 3 pagi, sebab dia suruh balik awal. Suruh awal lah. Tuan-tuan sekalian, kita dengar banyak yang dikongsikan daripada panel pertama kita, Ustaz Sirajuddin, Ustaz Roslan kongsi juga kepada kita. Saya ingat kita kena ambil pada malam ini satu sifat dan juga satu sikap yang perlu ada dalam diri kita ni, iaitulah sikap untuk kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kalau kita boleh bawa balik mengenai keperluan kita nak jadi seorang hamba yang bersyukur ni, saya rasa dah cukup dah. Cukuplah, itu merupakan pedoman daripada tajuk kita bincang ni, musibah membawa kepada muhasabah ini. Sebab nak menjadi hamba yang bersyukur itu, dia merupakan ciri dan sikap para nabi-nabi, para rasul, para anbiya. Bukan orang mina yang-biya. Para anbiya ni artinya para nabi. Sikap para nabi ni adalah mereka merupakan golongan yang bersyukur kepada Allah. Allah sebut dalam Al-Quran tentang baginda Nabi Allah Nuh alaihi salam, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Allah sebutkan zuriat yang Allah bawa bersama dengan baginda Nabi Allah Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakur. Sesungguhnya mereka itu merupakan hamba Allah yang bersyukur. Demikian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berhasrat untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Afala akunu 'abdan syakura. Nabi jawab apabila ditanya oleh Aisyah, kenapa bengkak kaki Nabi beribadah. Menjadi hamba yang bersyukur ni, tuan-tuan dan puan sekalian, disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata yang dikatakan dengan syukur itu adalah zuhur athar ni'matillah, menzahirkan kesan daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nak jadi hamba yang bersyukur ni dengan kita berusaha menzahirkan apa yang Allah berikan nikmat kepada kita. Antara nikmat yang Allah bagi ni macam malam ni kalau tak ada elektrik, sebab malam ni TNB buat program sama-sama kan. Kena elok sebab ada pengurus TNB kita di belakang, Puan Azian ada di belakang. Sponsor program juga saya rasa, bersama dengan Persatuan Kebajikan Pekerja Islam TNB, yang juga difahamkan malam ni kita bersecara langsung dan disaksikan oleh warga TNB di seluruh Malaysia, seluruh dunia. Di seluruh dunia dia pun tengok program kita pada malam ini. Contohnya elektrik kita ni. Elektrik satu nikmat yang mesti kita syukuri. Kita kena jimat guna elektrik sebagai contoh. Dah guna kena bayar. Kan ni bila hujung-hujung bulan buat tak nampak saja. Bil elektrik tu buat tak nampak aja. Sedangkan kalau barang sampai dia sambut dulu. Bil elektrik dia buat tak nampak aja. Dia tak bayar pun bil elektrik. Sedangkan dengan elektrik inilah dia mungkin, dengan elektrik dia beribadah, dengan elektrik dia anak dia baca buku. Dia tak nampak itu merupakan satu nikmat yang harus disyukuri. Selain daripada itu, bila kita ada lebihan daripada harta kita, tanda kita bersyukur, kita berkongsi dengan orang lain. Jadi sebab itu bila dia di penghujung-penghujung ni, nak hujung-hujung tahun ni, tengok baliklah penghasilan kita sepanjang tahun ini, pendapatan kita, apa yang kita perolehi, bagaimana pengiraan zakat kita, dan akhirnya kongsikanlah melalui amil-amil, sumbangkan zakat tuan-tuan dan puan sekalian untuk kita agihkan kepada mereka yang berkeperluan. Dan harapan kita insya-Allah dengan nikmat yang kita kongsi bersama ni akan menambahkan barakah dalam hidup kita, dan kita akan bawa bekal apabila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang bersama-sama menjemput kami barisan panel, dan apatah lagi forum kita pada malam ini dihadiri oleh ramai yang hadir. Tadi ni saya tengok duk seraya juga, nak masuk dengan tak masuk sama banyak sebab ramai sangat dalam suasana-suasana seperti ini. Tapi inilah dia satu nikmat kita boleh berhimpun, berkumpul, dan harapan kita insya-Allah
nikmat ini kita syukuri dan terus menerus kita mendapatkan dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Tuan Haji Muhammad Nazim. Alhamdulillah tuan-tuan, pesanan-pesanan yang terbaik kepada kita disusuli dengan rumusan dan kesimpulan yang boleh kita bawa balik dan jadikan panduan dalam kehidupan kita. Apa yang pastinya tuan-tuan, zakat jangan dilupakan. Kadang-kadang kita tuan-tuan, cukai boleh kita bayar sebab dicari oleh lembaga hasil dalam negeri, tetapi tuan-tuan, zakat hanya terletak kepada takwa kita kepada ilahi. Oleh itu sama-samalah kita suburkan harta milik kita dengan membayar zakat sebagaimana disebutkan oleh Tuan Haji Muhammad Nazim tadi, kerana zakat mampu bagi penyucian jiwa dan hati, jiwa nurani kita dan harta milik kita, penyejuk di alam kubur dan penyelamat hidup kita di akhirat nanti. Hadirin muslimin muslimat, para tetamu Allah sekalian, demikianlah perbincangan kita dalam forum perdana Ehwal Islam di bawah tajuk musibah membawa kepada muhasabah. Dan terima kasih tahniah diucapkan kepada penganjur bersama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Negeri Perlis MAIP dengan kerjasama yang begitu baik dari Persatuan Kebajikan Pekerja Islam Tenaga Nasional TNB Negeri Perlis dan juga Jawatankuasa Karya Masjid As-Sabirin Kampung Gial Mata Air Perlis. Juga terima kasih kepada seluruh masyarakat di kawasan persekitaran Masjid As-Sabirin yang turut hadir menjayakan majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini. Sekianlah, ampun tuanku, demikianlah berakhirnya forum perdana Ehwal Islam pada kali ini. Patut sahadirin sekali lagi menjunjung kasih atas perkenan duli tuanku berangkat ke majlis forum perdana Ehwal Islam pada malam ini. Ampun tuanku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.